Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu lagi dalam siri video penjelasan saya, perkongsian saya, doa-doa daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma video kali ini sedikit berbeza. Saya juga ingin berkongsi bagaimana cara saya menghafal sesuatu doa, sesuatu zikir. Moga-moga petua ataupun cara saya ini juga dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan menghafal doa-doa tersebut supaya anda bukan saja mengetahui tentang doa itu tetapi juga mudah menghafalnya dan dapat dijadikan amalan yang lazim. Tadi saya sebut apa? Hafal doa-doa dan zikir. Apa yang saya masukkan di sini? Di sini ialah zikir-zikir daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan yang ianya terikat dengan perbuatan harian kita. Poin penting tentang zikir-zikir ini, jika doa, kita boleh juga berdoa dengan lafaz sendiri, dengan perkataan sendiri, dengan bahasa sendiri. Cuma doa yang terbaik ialah daripada Al-Quran dan Sunnah. Berbeza pula dengan zikir, ia hendaklah daripada Al-Quran dan As-Sunnah dan dibaca dalam bahasa Arab. Kenapa? Kerana zikir ini ialah kita mengingati Allah, maka hendaklah kita mengingati Allah dengan lafaz yang Allah ingin dirinya diingati. Bukan dengan lafaz yang dibuat-buat oleh Tok Guru, oleh Tok Syekh. Tak kisah serban dia besar mana, tak kisah biji tasbih dia besar mana. Itu beza antara doa dan zikir. Dan zikir yang saya masukkan di sini ialah seperti zikir bangun tidur, zikir sebelum masuk tandas, zikir keluar tandas, zikir selepas berwudu, zikir ketika memakai baju, zikir ketika memakai baju yang baru. Bezakan dia ada dua. Zikir sebelum makan. Sebelum makan apa? Mudah saja. Bismillah. Zikir selepas makan. Zikir apabila tengah-tengah makan baru teringat, aku lupa baca bismillah. Apa nak baca dia? Jadi semua-semua ini juga termasuk dalam amal ibadah seharian yang patut juga kita amalkan. Okey, tak apa. Kembali kepada fokus, yang ini doa-doa daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana saya menghafal doa-doa tersebut? Okey, jadi pertama sekali ialah bagaimana saya mendapat tahu doa itu? Ada beberapa cara. Doa daripada Al-Quran ialah apabila saya membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, apabila saya sampai kepada sesuatu ayat yang ada doa, maka saya menghafal doa tersebut. Kemudiannya juga saya membaca buku-buku, mendengar kuliah-kuliah daripada ustaz-ustaz sunnah, buku pun daripada penulis-penulis sunnah. Kadang-kadang mereka berkongsi doa dan saya menghafal doa tersebut, ya. Okey, dalam peluang ini saya ingin berkongsi satu pengalaman yang benar-benar berlaku, iaitu kira-kira 2 tahun lebih. 2 tahun lebih yang lepas, awal tahun 2020. Yang ini apabila COVID-19. Okay? COVID-19 baru saja melanda, wabak COVID-19. Dan Malaysia ada mula-mulanya total lockdown. Kemudian lockdown ataupun lockdown yang dipermudahkan, yang dilonggarkan sedikit, di mana kita dibolehkan untuk keluar rumah, termasuklah untuk bersenam. Jadi pada petang itu saya bersenam sebagaimana saya sedang bersenam sekarang ini, yang ini sambil berjalan. Okey, dan saya teringat ketika itu apabila kita hendak bersenam, taman-taman untuk kita bersenam ianya ditutup daripada orang awam. Maka orang-orang yang ingin bersenam ni, mereka terpaksa bersenam di bahu-bahu jalan. Macam sekarang ini, dalam video ini saya sedang bersenam berjalan di tasik, di salah satu tasik di Bandar Bukit Raja Kelang. Okey, dan kisah pengalaman saya ini, ketika itu saya hendak bersenam di Taman Tasik Seksyen 7 Shah Alam. Tetapi ia juga ditutup, maka saya pun bersenamlah di bahu jalan. Dan banyak orang berlari, berjoging, berjalan laju ni brisk walking, atau berjalan biasa-biasa di bahu jalan. Sesuatu yang saya tak setuju, sebab bagi saya taman-taman yang ini ni dia open air, dalam suasana terbuka, jadi ia bukanlah suasana yang boleh menyebabkan virus merebak. Apabila taman-taman ini ditutup, orang-orang nak bersenam, lalu mereka bersenam di bahu-bahu jalan yang berhampiran dengan tasik ini.
Okey, jadi ia sebenarnya lebih membahayakan kepada orang ramai. Sepatutnya taman-taman itu dibiarkan dibuka ya untuk orang bersenam, sebab kita nak kesihatan yang bukan sahaja sihat daripada COVID, tetapi juga sihat yang caranya ialah diperolehi dengan cara bersenam. Okey, tak apa. Itu cerita 2 tahun lepas. Maka saya ini ketika itu bersenam dengan brisk walking di bahu jalan sambil mendengar kuliah. Dan kuliah yang saya dengar ketika itu ialah kuliah Ustaz Halim Hassan. Ustaz Halim Hassan yang juga disebut sebagai Ustaz Mamak. Saya tak sebut Ustaz Mamak lah. Saya sebut sebagai Ustaz Halim Hassan. Ya. Jadi saya ni dalam apa jua peluang yang saya ada, Alhamdulillah, saya manfaatkan dengan mendengar kuliah-kuliah. Berarti saya muat turun. Siap-siap kuliah itu YouTube. Sebab YouTube ni kita boleh download dan simpan dalam phone kita siap-siap supaya bila kita outdoor kita juga boleh mendengar tanpa menggunakan data daripada 3G. Dan apabila sudah download ni boleh juga mendengar dan kita boleh adjust playback speed supaya dapat manfaatkan masa sepenuhnya. Jadi bagi diri saya, Alhamdulillah, baik ketika bersenam, baik ketika memandu, baik ketika berjalan di airport dan apa jua peluang yang ada, saya gunakan untuk menuntut ilmu dengan mendengar video-video kuliah-kuliah daripada ustaz-ustaz sunnah. Jangan dibazirkan dengan ustaz-ustaz yang lain, tapi pastikan ustaz-ustaz yang ilmiah yang menyampaikan ilmu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi salah seorang daripadanya ialah Ustaz Halim Hassan. Dan ketika itu saya mendengar salah satu kuliah beliau yang bertarikh beberapa tahun yang lepas. Dan beliau ketika itu sedang berkongsi tentang zikir-zikir dan doa-doa. Antara doa yang beliau kongsikan ialah sesuatu yang baginda sallallahu alaihi wasallam lazim baca. Berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila arzalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Okey, doa ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Bila saya dengar doa ini saya tertarik dan saya pun ingin menghafalnya. Maka setelah saya habis bersenam, malam itu juga saya cari doa ini daripada sumber rujukannya yang asal. Cuma ini kebiasaan diri saya. Yang saya disiplinkan ialah hadis-hadis saya memang suka mencari daripada sumbernya yang asal supaya dapat lihat sepenuhnya. Termasuklah doa-doa. Jadi saya cari dan saya temui ada dalam Sahih Al-Bukhari. Doa tadi itu Sahih Bukhari nombor 2610. Jika penomboran Fathul Bari nombor 2822. Dan sekarang ini sudah pun ada kemudahan, tak perlu kita buka kitab yang besar-besar berjilid-jilid itu. Sudah ada pun aplikasi hadis yang sangat bermanfaat. Namanya Hadis Encyclopedia. Ada untuk iOS, ada untuk Android. Saya sendiri telah membuat video khas tentang aplikasi ini. Cara-cara menggunakannya, cara-cara muat turun dan install, sila rujuk video tersebut. Jika anda malas nak cari, jangan tanya saya, tapi bacalah doa yang saya ada kongsi sebelum ini, yang ini doa perlindung. Kita berlindung daripada Allah, daripada sifat malas. Rajinkan diri, gerakkan diri mencari. Ya. Kita dah buat video, takkan semua nak kena suap kan? Alright. So, saya cari doa, baik yang dikongsikan oleh Ustaz Halim Hassan itu, ataupun mana-mana doa yang lain daripada sumber yang asal. Kemudian, apa saya buat pula? Okey, pertama cari hadis daripada sumber yang asal, cari doa daripada hadis sumber yang asal. Kemudiannya saya screenshot ataupun tangkap layar teks Arab bagi doa tersebut. Okey, saya screenshot ataupun bahasa Melayu disebut sebagai tangkap layar. Kemudian saya crop kepada doa itu sahaja. Alright. Dan langkah seterusnya ialah bagi phone saya itu, saya mahu doa ini sentiasa terpapar supaya mudah saya nak menghafalnya. Jadi apa yang saya lakukan ialah dalam phone settings pergi ke display. Salah satu menu dalam display tu ialah screen time out. Screen time out ni ialah kita adjust berapa lama screen itu menyala sebelum ia tidur, sebelum ia pergi ke standby. Lazimnya 15 saat, lazimnya 30 saat kan. Jadi saya tukar ke tempoh yang lama dan bagi phone saya ada satu tempoh ianya never. Kita boleh setting
15 saat, 30 saat, 1 minit, 2 minit, 5 minit, 10 minit. Ada satu lagi never. Bagi saya never sebab saya nak phone saya itu sentiasa menyala. Jadi ini apabila saya di rumah lah apalah. Jadi ia sentiasa menyala dan sentiasa terpapar doa yang saya maksudkan ini. Okey, sentiasa terpapar doa yang saya ingin hafalkan. Satu lagi cara ialah kita jadikan doa itu sebagai kita punya screen saver ke apa. Itu pun boleh juga. Tapi cara yang saya gunakan ialah yang macam saya ceritakan tadi lah, saya tangkap layar dan apa yang saya telah tangkap layar itu saya mahukan ia sentiasa terpapar. Maka saya pergi ke setting, display, screen timer ataupun screen time out, saya letak kepada never. Jadi apabila saya melakukan apa-apa aktiviti, terpandang saja phone, saya hafal doa ini. Okay, terpandang saja phone, saya hafal doa ini. Sebab maklumlah kita ni dah ada smartphone ni, kejap-kejap tengok phone, kejap-kejap tengok phone kan. Jadi tengok phone saja, saya hafal doa ini. Demikian juga apabila hendak membaca doa ini ketika dalam solat. Okey, sebelum solat, okey, saya letak phone ini di sejadah antara lutut dan juga tempat sujud. Antara lutut dan tempat sujud. Ini kalau bagi saya apabila solat sunat di rumah lah, solat berjemaah, solat fardu berjemaah di masjid dan surau. Apabila solat sunat di rumah, ini yang saya lakukan. Jadi sebelum solat, phone letak kepada flight mode supaya tidak ada apa-apa message, notification yang mengganggu. Kemudian phone itu saya letak di sejadah antara dua lutut dan tempat sujud. Okey, supaya apabila saya solat dah sampai ke bahagian yang terakhir, yang ni kita baca tasyahud akhir sebelum memberi salam, saya dapat membaca doa ini. Sebab salah satu tempat yang dianjurkan kita untuk berdoa ketika dalam solat ialah bila ketika sujud, mana-mana sujud, tidak terbatas pada sujud rakaat terakhir saja, dan juga ketika tasyahud akhir sebelum memberi salam. Selepas memberi salam pun boleh berdoa bagi yang nak, tapi tempat yang terbaik yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ketika sujud dan ketika duduk tasyahud akhir sebelum memberi salam. Saya juga telah membuat video berasingan menjelaskan tentang perkara ini. Okey, jadinya bila phone sudah ada di posisi itu dan skrinnya pun sentiasa menyala, apabila saya solat, duduk tasyahud akhir sebelum memberi salam, saya dapat merujuk, dapat melihat kepada phone saya dan saya membaca doa yang ingin saya hafalkan itu. Jadi itulah caranya ya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada cara masing-masing yang berbeza-beza. Ini cara saya yang saya rasa saya dapati efektif untuk saya menghafal doa. Sebelum ada zaman smartphone ni, saya apabila saya ada doa yang ingin saya hafalkan, apa yang saya lakukan ialah saya print, saya cetak doa tersebut, saya besarkan sedikit fontnya, okey, dan kemudian saya bawa print out saya tu ke mana jua untuk saya mudah menghafalnya. Okey, saya boleh bawa, saya print siap-siap dan saya bawa doa itu ke mana jua saya pergi. Sekarang ini sudah ada aplikasi dalam phone dan aplikasi itu pula boleh adjust font size. Saya bagi besar sikit supaya senang nak lihat, tak perlu guna cermin mata untuk melihat, dan itulah cara saya menghafalnya. Dan alhamdulillah, bolehlah menghafalnya, tak sampai sehari boleh menghafal satu doa atau satu zikir daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau doa itu daripada Al-Quran, sama juga buka aplikasi Al-Quran itu, tangkap layar doa ataupun ayat Quran yang sedang kita nak rujuk itu, boleh crop kepada doa itu sahaja dan letakkan ia sebagai paparan yang sentiasa menyala, always displayed on your phone supaya mudah kita menghafalnya. Okay? Dan kemudian kena berusaha lah, ini dah ada teknologinya, dah ada kemudahannya. Okay? Hendaklah kita berusaha untuk menghafal doa tersebut. Okay, jadi itu cara saya menghafal doa-doa. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada cara tersendiri ataupun boleh cuba cara yang saya kongsikan ini ya. Baik, sekarang ini tentang doa yang saya hafal yang dikongsikan, yang asalnya dikongsikan oleh Ustaz Halim Hassan, doa daripada Sahih Al-Bukhari. Okey, kita minta perlindungan daripada Allah, minta perlindungan Allah SWT daripada 4 perkara.
Okay, Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku berlindung, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau daripada sifat penakut ataupun daripada sifat pengecut. Seperti yang saya ada jelaskan dalam video sebelum ini, penakut atau pengecut ini bukan saja untuk turun ke medan perang, tetapi juga untuk menyampaikan mesej yang benar kepada orang ramai. Sekarang ini Alhamdulillah di kalangan umat Islam ramai yang sudah mengetahui apa yang hak, apa yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi masih takut-takut untuk menyampaikannya kepada masyarakat. Takut nanti orang tuduh dia Wahabi. Takut nanti orang kata, sejak bila engkau ni jadi ustaz? Takut orang kata itu, orang kata ini. Padahal orang yang menyampaikan perkara-perkara batil, perkara-perkara khurafat, yang duk forward dalam message WhatsApp group ke, Telegram group ke, mana-mana media sosial, mereka tak takut pun untuk menyebarkan kebatilan, tak takut pun untuk menyebarkan khurafat. Kita ni yang dah tahu, sekadar nak tanya, katakanlah dalam WhatsApp group sesama ahli keluarga ke, sesama taman perumahan ke, sesama staf di pejabat ke, katakanlah ada orang tu dia kongsi satu petua sekian. Kita nak tanya, petua ni ada dalil ke tak? Itu pun punya takut. Ada orang kongsi hadis. Kita tengok hadis ni macam hadis dhaif ni, macam hadis maudhu' ni, tak apalah, kita tanyalah. Nak tanya hadis ni darjatnya apa, sumbernya apa, itu pun takut. Takut apa? Takut nanti orang kata Wahabi. Takut apa? Nanti aku hilang kawan. Jadi macam-macam berlega-lega di kepala kita ini kerana sifat penakut tersebut. Padahal kita hendaklah berani untuk menyampaikan kebenaran. Jadi moga-moga perkara pertama yang kita minta perlindungan ini, benar-benar kita minta perlindungan daripada Allah, ya. Kita harap Allah jauhkan kita daripada sifat penakut, iaitu Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau daripada sifat penakut ataupun sifat pengecut. Kalau nak kira nanti apa orang kata, nanti orang kata Wahabi, nanti hilang kawan, nanti bla 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 bla, saya pun tak patut nak buat apa-apa video. Nanti orang pun kritik saya macam-macam, nanti orang kata macam-macam, apa semua tu kan. Tapi saya memberanikan diri, alhamdulillah, untuk terus menyampaikan. Meskipun di ruangan komen, tuan-tuan boleh baca, ada saja orang yang mengkritik macam-macam tu, ya. Jadi kita kena beranikan diri untuk menyampaikan kebenaran. Okey, kemudian kita minta perlindungan apa pula? Wa a'udzubika an uradda ila arzalil umuri. Dan aku minta perlindungan, aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, daripada dikembalikan kepada umur yang menghinakan. Maksud di sini apabila kita sudah tua, kita umur dah tua ni, kita kembali macam zaman kanak-kanak dulu, kan? Nak berak pun tak reti, nak kencing pun tak reti, kena pakai lampin, kena pakai pampers dewasa kan. Makan pun dah tak reti, kena tunggu orang menyuapnya. Ataupun dari sudut akal fikiran pun sudah nyanyuk, sudah lupa, ini tak tahu, itu tak tahu. Jadi kita minta perlindungan Allah daripada sifat yang sedemikian itu. Moga-moga umur kita ini mental dan fizikal, mentally fit, physically fit, fizikal sentiasa cergas, mental sentiasa cerdas, sehinggalah saat Allah mengambil nyawa kita, sehinggalah saat malaikat maut datang mengambil nyawa kita ni. Dan kita ni sentiasa cergas dan cerdas, bukan untuk buat perkara-perkara lara, tetapi untuk buat perkara-perkara yang bermanfaat untuk umat Islam. Kadang-kadang di kalangan orang kita ada yang dia manfaatkan umurnya sehingga akhir, tapi untuk diri dia sendiri saja. Dia sembahyang sunat untuk diri dia sendiri saja. Kalau ada duit, dia pergi buat umrah berulang-ulang untuk diri sendiri saja. Padahal duit yang digunakan untuk buat umrah tu, banyak orang miskin dapat makan. Banyak anak-anak orang miskin yang dapat pergi sekolah. Banyak anak-anak orang miskin yang dapat beli pakaian, beli buku teks, beli bahan-bahan asas dalam kehidupan. Tapi dia hanya fikir untuk beramal untuk dirinya sendiri sahaja. Jadi ayuh tuan-tuan dan puan-puan, kita jadi orang yang beramal untuk manfaat orang lain, yang pahalanya kita dapat bahkan lagi banyak, sebanyak mana orang yang kita dapat memberi manfaat kepadanya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ad-Darqutni dengan darjat yang hasan, Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat
kepada manusia yang lain. Dalam satu lafaz lain riwayat Imam At-Tabarani, manusia yang dicintai oleh Allah ialah yang mereka yang paling banyak manfaatnya kepada manusia. Jadi di kalangan umat Islam ini, ada yang tak nak beramal langsung, lara je kan. Yang buat perkara-perkara mungkar itu pun ada juga. Ada yang lara sia-sia saja kehidupan dia sampai tua. Ada yang rajin beramal soleh, bagus. Tapi amal solehnya tu untuk dirinya sendiri saja. Okey, jarang-jarang dia ambil kira tentang orang lain. Dan yang terbaik ialah orang yang beramal soleh, dan antara amal solehnya itu ialah untuk memberi manfaat kepada manusia lain, baik sesama umat Islam mahupun mereka yang belum Islam. Ayuh tuan-tuan puan, kita jadi kategori yang keempat ini. Yang pertama, buat amal mungkar, tak mahu. Kedua, ya tak mungkar tapi sesia je, lara je, sembang kosong je, lepak kedai kopi saja pagi sampai malam. Okey, ataupun sekarang barung teh ke kopi ke apa ke, lara je saja kerja je. Okey, kemudian yang ketiga, baguslah lah dia beramal soleh, tapi beramal soleh untuk dirinya sendiri sahaja. Dan yang keempat, yang terbaik ialah dia beramal soleh yang amal itu memberi manfaat kepada orang lain. Itulah yang terbaik, dan inilah pahala yang insya-Allah berterusan kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih Muslim, apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Apa dia? Ilmu dia yang dimanfaatkan, sedekahnya, sedekah jariah, sedekah yang dimanfaatkan, dan doa daripada anak yang soleh. Okey, jadi apabila katakan dia menyampaikan ilmu itu dimanfaatkan, maka selagi mana ilmu itu dimanfaatkan, dia mendapat pahala meskipun sudah meninggal dunia. Apabila dia bersedekah, sedekah tak semestinya wang ringgit, tetapi boleh juga dia mensedekahkan tenaga fizikal. Katakan dia orang yang mahir dalam kerja-kerja tertentu, lalu dia banyak menolong orang-orang lain dalam apa yang dia mahir itu juga adalah sedekah. Dan sedekah tu kadang-kadang ialah masa. Hari-hari cuti dia manfaatkan masa itu untuk berbakti kepada orang lain. Dan pahala yang dia dapat daripada hasil bakti tersebut sentiasa mengalir kepadanya meskipun sudah meninggal dunia. Okey. Dan seterusnya kita minta perlindungan Allah daripada fitnah dunia dan juga daripada fitnah azab kubur. Fitnah dunia ni macam-macam fitnah dalam kehidupan dunia, dan juga daripada fitnah kubur. Jadi inilah 4 perkara yang kita minta perlindungan Allah SWT dalam doa ini. Ayuh sama-sama kita mengamalkannya, ayuh sama-sama kita menghafalkannya sebagaimana tips yang saya kongsikan tadi. Moga-moga banyak doa yang kita amalkan. Okay? Dan banyak doa yang kita bacakan. Sebab kadang-kadang kita ni nak doa tapi tak tahu doa. Tu yang kita panggil orang doa kan. Orang tu pula doa, dia berdoa sebab dapat duit, sebab dapat makan, bukan kerana Allah. Jadi keikhlasan pun dah terganggu. Cuba panggil orang tu doa, lepas tu tak bagi duit, lepas tu tak datang dia kan. Jadi sebaik-baik doa ialah kita sendiri yang berdoa. Kita berdoa dengan penuh penghayatan, dengan penuh kita faham apa yang kita nak, kita dapat reflect on ourselves. Itulah doa yang sebaik-baiknya. Okey, jadi inilah perkongsian saya pada ketika ini. Okey, saya nak sambung bersenam. Ini saya tengah tengok kawasan perumahan yang baru. Okey. Alright, sehingga sini sahaja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.